Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi petang ni. InsyaAllah hari ini saya akan sembang-sembang berhubung dengan coaching, iaitu apa yang dimaksudkan dengan dalam coaching ni cabaran sebagai satu motivasi untuk menuju ke hadapan. Ini merupakan satu topik quite interesting. Perbincangan yang kita guna pakai sebagai cari jalan to be outside of the comfort zone. Bagaimana kita berusaha untuk mengeluarkan diri kita dalam keadaan keselesaan ataupun comfort zone, dengan erti kata to keep ourselves inactive, very active and become mindfulness. Dan at the same time kita rasa what we do something for today and for tomorrow. Jadi tajuk ni quite interesting, tapi saya rasa kalau tuan-tuan yang berminat, tajuk ni memang very good. Sebab everybody is talking about the same, but saya cuba membawa daripada 3 different perspektif. Ada 3 elemen yang menggabungkan bagaimana untuk mengatasi ataupun kita kata the impact challenge, ataupun macam mana kesan daripada cabaran menyebabkan kita mencari sesuatu untuk meningkatkan diri ataupun bersifat muhasabah diri. Jadi keadaan yang demikian membantu kita sentiasa waspada. Yang kedua, sebab lately kita trend mendapatkan banyak juga coaches menjalankan sedikit sebanyak tugas-tugas ringan dan berat. Walau bagaimanapun memanglah menjadi seorang coach memerlukan banyak kesabaran, mesti ada an effort, dan internal strength should be alhamdulillah mencukupi untuk mengatasi sesuatu coaching yang kita nak laksanakan. It's not as simple we might think. Tetapi sebagai biasa, ini merupakan sembang-sembang master coach. Tajuk ni dipilih because tiap-tiap hari kita berhadapan dengan cabaran. Cabaran is salah satu elemen yang orang kata to put ourselves in equilibrium. Jadi kita boleh mengimbangkan keadaan mengikut seadanya kemampuan yang kita berada. Kita contohkan sesuatu yang kita buat seperti kita rancangkan, tetapi bila kita melaksanakan, semasa menjalankan pelaksanaan itu tak mengikut seperti mana yang kita rancangkan. Itu perkara biasa. Jadi soalannya how to realign. Dan ada artikel yang tulis how to realign bila kita dah terkeluar dari landasan matlamat yang kita nak buat dulu. Dan jadi dalam coaching selalu kita guna pakai. Macam biasa juga, saya akan limitkan percakapan saya ini lebih kurang kepada setengah jam juga. Saya dah cakap lebih kurang 2 minit ataupun 3 minit. Saya cuba nak habis kalau boleh lah 6.35 6.35. Lebih kurang 30 minit kosong. Jadi kalau tuan-tuan rasa sesuatu you want to write down, you better write it down lah. Jadi kita boleh ambil satu contoh. Dan sebelum saya mula dengan tajuk ni, saya ingin menyatakan apa yang dikomen di dalam YouTube, insyaAllah saya telah pun beri jawapan dan saya akan beri jawapan bertulis. Berhubung macam mana yang ditanya, bagaimana seorang coach nak mengetahui bahawa seorang tu telah pun berjaya menggerakkan diri dia dalam satu peringkat ataupun social emotional stage ke satu social emotional stage yang lain, yang mana saya telah maklumkan. Sebab meaning making seseorang tu menyebabkan dia berubah daripada satu tahap kepada satu tahap dalam bentuk social emotional. Dan daripada sudut perkembangan pemikiran, daripada satu pembelajaran yang kami guna pakai dalam development coaching, tertakluk kepada peringkat-peringkat pasar pemikiran ataupun pace of development. Kalau perkembangan dalam social emotional dikatakan the movement within the stages, pergerakan daripada satu taraf ke satu tahap ke satu tahap. Jadi pemikiran, cara berfikir dia kata pasar, dia ada 4 pasar. Kalau social emotional dia ada 4-5, right? Ini apa yang saya terangkan yang lalu. Saya ingat daripada situ maka kita bergerak ke hadapan dengan tajuk begini. Bagaimana berlakunya cabaran? Sesuatu cabaran ni, kalau tuan-tuan melihat balik, dulu saya ada sebut tentang scenario thinking.
Saya bagi contoh misalnya lah, scenario thinking ni bukan complicated sangat macam biasa. Kadang-kadang kita nak pergi interview kerja. Saya dah cerita. Bila kita nak pergi interview kerja, sebelum tu kita dah fikir macam mana orang nak interview kita. Tentu di fikiran kita kata berapakah committee member yang interview kita. Yang kedua, kedudukan macam mana dia letak kita. Adakah dia letak 3 orang depan kita seorang ataupun chairman dia sini sana ke dia tok dalam fikiran kita. Ataupun apakah dia nak tanya soalan. Jadi macam-macam dalam kepala. Itu merupakan salah peringkat scenario thinking. Jadi kita selalu menggunakan harian. Kita tanpa kita sedari cuma nak become more formal. Jadi bila kita bersedia, bila kita masuk dalam interview, maka tak semestinya berlaku seperti mana yang kita andaikan. Ataupun kadang-kadang berlaku macam mana kita andaikan. Kalau dia berlaku pun dia ada sikit perubahan sana, perubahan sini. Secara tak langsung kita keep abreast of ourselves to be conscious. Maka bila kita masuk dalam keadaan situ, maka kita boleh adjust balik. Itu dia kata realignment. Jadi dalam satu elemen yang digunakan pakai untuk menghadapi cabaran atas tajuk yang kita bagi ni, sebagai satu usaha nak memotivasi dia supaya keluar daripada ruang keselesaan, ialah how to realign back awal matlamat. Satu dia. Nanti saya perincikan. Yang kedua, selepas nak realign-kan, macam mana kita nak collaborate across. Macam mana kita nak bekerjasama apa yang kita hadapi dan apa yang kita ada. Our own self. Ini kalau orang pandai dalam bidang tu, dia gunakan marketing, dia boleh pakai macam mana cara pun. Tapi yang ketiga, yang last sekali, sebagai seorang pegawai ke, sebagai seorang subordinate ke, eksekutif ke, how we empower our relationship. Macam mana kita boleh mengendalikan hubungan. Because dalam segi dialectical thinking, right? Dari segi dialectical moment, keempat-empat elemen diguna pakai. Jadi kita dah guna pakai, dia kata ketiga-tiga ni adalah berbentuk social emotional approach. Tetapi di dalam social emotional wujudnya elemen-elemen kognitif. Jadi kita pergi macam mana? Satu, sekiranya kita punya, for example, kita punya matlamat untuk menjalankan sesuatu. Kita dah terangkan bahawa kita have to review kita punya model. Business model, profit model, revenue model, costing model, pentadbiran model, semua kita review. Bila kita review semua, kita realign. So bila kita realign benda tu, sebelum nak realign, kita melihat what are the determining forces that make perubahan, that menyebabkan berlaku perubahan. The driving forces sebenarnya kadang-kadang merupakan perubahan dalam bentuk structure. Ini perubahan economic structure, social structure, ataupun perubahan dalam suasana dan sebagainya. Maka these are the forces yang menyebabkan berlakunya perubahan. Jadi bila kita melihat daripada sudut itu, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah kita katakan bahawa align to the right thing, kita realign balik dengan kemampuan yang kita ada. Sebab tu setengah organisation dia dah, orang kata kalau dia besar tu dia kurangkan sikit, dia kecilkan sikit. Maka bila dia kecil tu, as a result of that, they are using a lot of automation. Bila dia bila dia gunakan satu teknik align to do the right thing, maka dia reducekan the size, dia remain the core dalam organisation. Bila reduce the core, maka banyak tugas tu setengahnya dia, orang kata dia outsourcing. Bila outsourcing tu, sebelum tu dia ada dah, maka dari situ dah dapat bagai-bagai new thing coming up. Hasil daripada disruptive technology, hasil daripada artificial intelligence, hasil daripada virtual, right? Sama ada augmented virtual ataupun kita kata cognitive virtual kan, macam-macam virtual ataupun virtual reality. Situ dah menyebabkan orang dah keluar daripada kebiasaannya. Tajuk yang saya cakap ni quite heavy tapi it's interesting kalau tuan-tuan boleh menggunakan multiple perspektif. Maaf saya terpaksa guna term-term ni. So kalau tuan-tuan rasa sesuatu you nak clarify, you can write so that I can jump in and clarify further. Yang kedua, selepas kita realign apa yang kita buat tadi untuk melihat sesuatu yang become possible,
Iaitu kita melihat dari segi collaboration across. Macam mana nak collaborate? Of course, salah satu strategi lah di zaman era sosial, dia panggil collaborative strategy. Collaborative ataupun collaboration ni adalah sebagai satu strategi. Jadi dalam collaboration ni tadi, dia melihat kematangan, kemampuan seorang yang mengendalikannya. Kalau orang yang social emotional level tinggi, it's easy for them to collaborate. Kalau social emotional dia tak sampai ke satu tahap, it's difficult dia nak collaborate. So collaboration ni dengan arti kata melibatkan the whole thing, adalah holistic approach. Yang ketiga, baru kita cakap depend to individual level of empowerment relationship. Macam mana kita boleh menjalankan sesuatu mengikut empowerment yang diberi kepada kita. Ini pun tertakluk kepada kematangan seorang pegawai itu sendiri. Apa sekarang CEO dan sebagainya. So kita bagi contoh. Misalnya orang mempunyai matlamat nak dapat certain profit. When dia sampai ke satu profit, dia nak bagi satu profit lagi, dia punya kekuatan dalaman dia mesti tingkatkan. Kadang-kadang dia boleh halfway, tak boleh nak move forward. That's why dia memerlukan sumbangan kerjasama daripada coach dan mentor. Kadang-kadang consultant. Jadi yang memilih coach ni ialah orang yang punya high integrity, having something to achieve. That dia percaya, insya-Allah saya boleh. Maka dia jumpa coach. Ini merupakan cabaran. Cabaran bila nak memilih sesuatu. Jadi nak memilih sesuatu, tentulah melihat from your own perspective, from your own inner self, the confidence level. Dan seringkali kita dengar banyak orang bercakap berhubung dengan proses. Tapi all this proses pula dia mengikut tahap mana kemampuan kita mengendalikan proses. Sebab engineers are process thinker. Kita tahu. Coaching can be art and science. Sebab dia memerlukan all the knowledge and skill. Setakat ni kalau saya rasa beberapa minit saya cakap, tak tahulah. Saya minta sahabat-sahabat tolong komen saya saat ni. Sekarang ni dah 6.15. So ada lagi about 10 or 15 minit. Okay. Daripada sudut ni, kalau tuan-tuan melihat apa yang saya sebut tadi, maka barulah kita terfikir bahawa keseluruhan benda yang kita cakap tadi menyebabkan seorang pegawai dia duduk luar daripada comfort zone. Dan misalnya kalau yang saya sebut tadi nak meningkatkan lagi sama ada productivity, sama ada profitability, nak meningkatkan lagi daripada segi yang effectiveness, terletak pada kemampuan kita. Kemampuan kita pula terletak pada dua elemen. Cara kita berfikir, kekuatan diri kita dan bagaimana kita dapat support dengan staff, support kita kadang-kadang holistic approach. Kalau kita fikir dalam bidang tu, baru kita kata salah satu teknik kita pakai ialah dapat seorang coach. Jadi bila nak dapat seorang coach tu, itulah pemilihan kita lakukan coach yang macam mana kita memerlukan. Adakah kita cari coach orang yang kita kenal atau cari coach yang betul-betul boleh menjalankan tugas. Sebab tu setengah organisation dia buat pemilihan. They are doing the right thing. But the choice ini depend also dia punya level of thinking capability. Depend on dia punya experience. Lagi experience dia gunakan coach, lagi mudah dia buat pemilihan. Jadi all this teknik menyebabkan kita akan keluar daripada suasana keselesaan, menyebab kita dalam daripada growth mindset. Kita selalu meningkat sebab kita muhasabah diri. Dan maka di sini bagi orang yang duduk peringkat atas, dia more thinking today and the future, orang kata vision dan sebagainya. Orang macam ni yang kita katakan selalu memikir sesuatu sekarang dan tomorrow. Itu leader punya level. Kalau operational is slightly executive level ni, maksud kita executive level ni dia menjalankan harian operational. Tapi yang atasan ni sebab dia melihat dari situ itu. Bila melihat daripada situ itu, maka selalulah dia memerlukan perbincangan, dia panggil untuk meeting dan sebagainya. Jadi cabaran ni semua level atasi mengikut level-level kemampuan, level-level authority yang diberi. Itu yang sesimpel yang saya bagi. Jadi dah 15 minit, saya nak cuba serengkas juga. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, boleh kemukakan. Baru saya nak pergi kepada Facebook. Alright, saya harap Facebook saya boleh buka tengok. Okey, terima kasih. Okey, ini orang kuat-kuat semua hari. Coach Ahmad Kamil, Coach Zadita apa dah? Ini orang bawah semua ni.
Tuan Izwan, Tuan Ismail, selamat datang. Nabil Fardi, Samsul Adlan, terima kasih. Saya tak tahu sama ada Cik Samsul sudah bagi komen, bagus. Sama ada suara saya dengar dengan jelas. Gambar dengar dengan elok. Cuma maklum sikit, insyaAllah. Samsul ada tanya, kadang-kadang seorang individu juga memiliki multiple perspektif. That's what I need to know more. When you say you have memiliki multiple perspektif tu, itu yang very wide. So I need, kalau ikutnya, of course saya nak tahu bila you kata multiple perspektif tu, apa yang maksudkan? Okey, terima kasih Samsul clear. Jadi bila kita multiple perspektif tu, orang tu dia boleh kata I'm looking from multiple perspektif. Tapi bila kita check only one perspektif. Sebab overall is only one. Tapi bila tengok integrity detail, sebab we must learn how to see things. Looking at the forest and looking at the tree. Jadi Cik Samsul, we must really clarify, we must really define what we mean by multiple perspective. Sebab pertama kali we must learn to see whether kita looking at the tree or kita looking at the forest. From that two things pun dah banyak multiple. Kalau looking at the forest, you can see multiple. Kalau looking at the tree, you only one thing, you're looking into one area. Jadi bila you cakap individu melihat multiple perspektif tu, sebab tu kita boleh kena sembang dengan dia. Atau macam saya, kalau nak course, saya akan interview dia. Dengan kita boleh bantu dia melihat lebih detail. Lagi satu, adakah keupayaan menghadapi cabaran bergantung pada tahap social emotional dan kognitif? InsyaAllah, yes. Yes, kita hanya melihat satu daripada peringkat pemahaman kita. Because the mind, the eye cannot see what the mind doesn't understand. Jadi mata tak dapat melihat kalau kita tak faham. Sebab itu dia kata ubat ada sekeliling kita. Cuma kita tak tahu which one. Itu serengkah yang saya bagi. Sebab memang kemampuan seseorang untuk menghadapi sesuatu terletak pada dua. Tetapi pada orang biasa dia satu dia kira ada pemikiran. Tetapi yang kita belajar dari mental ni, kita boleh halusi lagi sampai ke peringkat yang kita kata sama ada dia berfikir mana more, is it cognitive ataupun social emotional. Ada balance or not? Kadang-kadang dengan balancing, in equilibrium between kognitif, pemikiran dan perasaan menyebabkan dia melihat sesuatu yang sebelum tu tak melihat. I mean dia berlakunya hilangnya blind spot. Itu satu. Yang kedua juga, kalau bila ada dalam segi kognitif ni, cara dia cakap kita boleh dapat rasakan. Kadang-kadang dia menceritakan banyak terhadap kepada apa yang dia sedang lakukan. Rupanya he is a process thinker. Lagi satu, berkemungkinan dia akan susah nak mencerita tentang relationship. Relationship ni something that need a very high seniority thinking. Pemikiran yang cukup memerlukan kematangan. Dan selalunya orang macam ni didedahkan dengan berbagai-bagai elemen, bagai-bagai pembelajaran. Sebab tu the more we learn, the better for us to understand what we are facing. Maksud dia macam mana kita mudah faham, sebab kita boleh takrifkan. Mengapa kita boleh takrifkan sesuatu? Because seseorang tu boleh mengolah sesuatu dalam bentuk bahasa. Dia boleh, as long as you can write and give the meaning the way you see it, that's one way for you to understand. Right? Itu sesuatu yang repetition, automation boleh ambil. Tetapi sesuatu yang bukan automation, mesin susah nak ambil alih. Sebab orang nak cerita pun susah, macam mana kita nak convert itu program. Right? So, sebab tu social emotional memang berperanan walaupun di mana kita ada. Dan lagi satu, kalau dulu satu di perkembangan dalam dunia ni, orang kata mesin dan sebagainya, mungkin saya salah, atau mungkin saya discover, atau memang benda tu dah ada. Kebanyakan orang memerlukan data. Tetapi tidak, sekarang ni orang memerlukan sesuatu yang boleh mengeluarkan data. So another higher achievement yang berlaku dalam bentuk pembelajaran. So now, that is why sekarang ni dalam iPhone, Facebook, YouTube, WhatsApp, of course mereka nak dapatkan data kita. Tapi sekarang ni mereka boleh mengeluarkan data daripada apa yang mereka melihat. Itu yang hebat. Itu menggunakan satu algoritma yang perkembangan. Yang ketiga, kebanyakan menggunakan blockchain. So kita kena faham macam mana blockchain. Okey, nampak ada soalan datang ni. Ini sekarang ni daripada Cik Ahmad Kamal.
Adakah keupayaan menghadapi cabaran bergantung kepada tahap sosial emosional? Oh ya, tadi. Sorry. Yang ni Cik Ahmad Kamil tanya tadi. Memang betul. Saya dah sebut. Ya, dia memang terletak kepada antara dua. Adakah more to emotional dan kognitif. Jadi bagi sesiapa yang memahami apa dia kognitif, apa dia social emotional, boleh. Kalau tuan-tuan nak clarification lagi apa maksud dengan social emotional kognitif, sila tulis ataupun welcome to join my class pada 7 hari bulan. 7 hari bulan, Ahad. Sorry, bukan Sabtu, Ahad. Berhubung dengan listening skill. Satu hari tu cakap pasal listening. Termasuk global listening, developmental listening, behavioral listening, macam-macam. Termasuk elemen-elemen macam NLP, information daripada hypnotherapy, daripada metacourse semua kita akan beri penerangan. Jika benda ni are important, they are complementary and supplementary. Perlu. The more you know, the better for you. Alright. Cik Santo tanya, adakah terdapat perbezaan antara dimensi, perspektif and option? Oh, very good. Dimensi, perspektif and option. Okay, dimension ni sebab tu salah satu elemen dalam coaching dia kata, when we coach someone is to unleash the hidden dimension. Dimensi ni sesuatu yang beyond our capability. Melainkan kalau kita dah, misalnya kalau orang baca photo reading, baca photo reading, dia tak tangan dia macam sini, dia nampak macam the third hand, dia nampak macam the third finger terkeluar, patching out. Itu kalau orang pakai photo reading. InsyaAllah saya boleh dah sikit photo reading yang boleh baca ratus ribu kata dalam seminit. Dia mula akan melihat sesuatu sampai dia melihat dekat. Tunjuk kata bayangan menyebabkan dia listen dan mendengar atau melihat daripada different perspektif. Itu yang diharapkan dimension yang berbeza. Dan perspektif and opinion, option. Okey, perspektif tu terletak perspektif daripada pandangan dia atau perspektif daripada doa. Kalau dia melihat perspektif dia, I mean where he is, that's why we must know where you are. Right? Di mana? Syarikat mana? Sebab tu banyak coach tanya soalan-soalan yang bentuk bersih, soalan bersih, dia panggil clean question. Soalan yang coach tak ada jawapan langsung. Hanya ada kepada orang yang coach. And then option. Option tu, pemilihan tu tertakluk kepada berapa banyak perspektif dia keluar. Dan pemilihan option tu pula terletak kepada maturity dia. Sama ada social, emotional, cognitive. Dan depend juga bagaimana dia menggunakan inquiry system. Dan setiap seorang ada kemampuan nak buat inquiry system. Apa guna? Setengah orang guna pemikiran, dia pakai logik saja. Setengah orang ada social emotional, setengah orang dia balance both social emotional dan cognitive. So benda ni term-term saya pakai ni memang kalau orang tak biasa memang quite typical, but it's very interesting. Bukankah interesting tuan-tuan? Tiap kata yang saya sebut tu boleh saya bagi anjuran, boleh saya bagi penerangan lagi dengan detail. Ada lagi soalan nak tanya? Sekarang ni tinggal lagi lebih kurang 8 minit atau lagi 5 minit. Jadi saya harap semua boleh dengar dengan clear. Okey. Saya ingat mungkin ada apa-apa soalan. Is it okay Cik Samsul dengan Cik Ahmad Kamil? Are you satisfied with my answer? Ataupun you nak penerangan lagi? Alright. You want to know further clarification? You just let me know and I will let you know. Yeah. Okay, Cik Samsul kata okay, terima kasih. Kalau tidak ada apa-apa, nanti kita terima kasih Cik Ahmad Kamil, terima kasih semua yang masuk ni. Assalamualaikum, kita punya Dr. Muhammad Syahri Abdul Rahman daripada Universiti Malaysia Terengganu. Selamat datang, brother. Elok lama tak dengar berita daripada tuan. Jadi kita dah bincang beberapa perkara dan soalan yang timbulkan cukup cantik, menyebabkan beberapa isu kita boleh selesaikan dan insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan boleh tengok balik dalam YouTube yang saya masukkan ini. Jadi saya mengalu-alukan lah yang dapat mazir. Terima kasih lah kepada Ahmad Kamil, Samsul dan Dr. Muhammad Syahri daripada Terengganu, pakar NLP yang juga kepada Nabil Farabi, Cik Ahmad Kamil, Tuan Izwan, Puan Zadita Kasim. Saya tak tahu Puan Zadita Kasim ni orang pandai-pandai, dia jangan tanya, dia berdiam diri. Jadi tak apa, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Kalau ada beberapa soalan lagi, saya akan cuba bagi jawapan. Sekarang ni, in case kalau tuan-tuan nak tanya apa lagi, saya bagi lagi bukakan. Tinggal lagi lebih kurang 5 minit. 5 minit. Sebab apa yang sebut ni, bagaimana cabaran nak mati. Mengenai kita gunakan cabaran sebagai satu motivasi.
untuk menuju kejayaan. Bagaimana cabaran digunakan nak mengeluarkan kita daripada zon keselesaan. Because zon keselesaan boleh kita takrifkan beberapa bidang, daripada berbagai level, daripada beberapa sudut. Right? Jadi dengan arti kata, the more exposed you are, lagi banyak kita pergi belajar, makin banyak kita nak tahu, lagi banyak kita tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada soalan, tanya lagi, insyaAllah saya akan cuba bagi jawapan. Saya ingat setakat ini sajalah tuan-tuan dan puan. Okey, kita jumpa lagi besok insyaAllah pukul 12 ataupun pukul 6.20 ataupun 5.20. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.